أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Boleh kalau saya jemput tuan-tuan lebih dekat dengan saya, kita duduk rapat-rapat insya-Allah. Ini nikmat bila kita berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tidak ada satu kerugian melainkan sebuah keberuntungan bila kita duduk rapat-rapat seperti mana duduknya para sahabat Nabi bertemu lutut antara lutut di antara mereka. InsyaAllah, moga-moga ilmu yang kita dapat ni dia manfaat. Maksud manfaat tu, dapat ilmu, boleh beramal, ikhlas, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Pertama sekali, jutaan terima kasih kepada pengerusi masjid atas kesudian menerima singgahan saya. Kedua, terima kasih kepada Datuk yang sudi memberi laluan pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kalau ikut di dalam jadual saya, malam ini saya program bersama dengan MAIM, Majlis Agama Islam Melaka, bersama dengan Ketua Menteri dan TYT di restoran Chan Mali Chan yang kat tepi sungai itu. Tetapi last minute MAIM terpaksa pindah tarikh itu kerana TYT tak dapat hadir. Begitulah. Jadi memandangkan hotel dah booking, kemudian besok subuh pun dah ada program di Masjid Ubudiyah Air Keruh. Kemudian malam ada di Masjid Dun Pengkalan Batu. Jadi saya tanyalah dengan sahabat saya ni, kod-kod ada mana yang boleh singgah, dan alhamdulillah. Rupanya masjid ni saya pernah datang dah hari tu, buat di Padang. Saya buat di Padang tu. Jadi ini pertemuan kedua. Alhamdulillah wajah-wajah lama masih ada. Tak mati lagi. Ya. Sungguh, inilah nikmat yang Allah bagi pada kita yang kadang-kadang kita tak nak mikir. Biar begitu. Baik. Pada malam ini insya-Allah, pada setiap bulan Rejab kita akan menyambut Isra wal Mi'raj. Yang pada hakikatnya kalau kita buka di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menukilkan ada 6 pendapat yang mengatakan tarikh sekian. Ada yang mengatakan tarikh pada 27 Rejab, ada yang mengatakan begitu begini dan sebagainya. Dan tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan akulah yang paling betul, tak ada. Kerana tak ada hadis yang sahih yang benar-benar menceritakan tarikh tersebut. Cuma kita bukan nak tengok tarikh tu. Tarikh tu tak penting. Tarikh hari jadi kita tak penting. Tapi kita mengisi hidup kita dengan kemanfaatan itu lebih penting daripada mengingati tarikh tersebut. Tak apa, biarlah begitu. Maka sebab itu malam ini insya-Allah kita nak mengambil pengajaran. Minggu lepas saya rasa komen bab ni di Masjid An-Najwan, Cheng. Cerita tentang Isra wal Mi'raj. Tapi saya cerita tentang daripada A sampai Z, satu naik lagi pertama, naik lagi kedua dan ketiga. Malam ni saya tak nak cerita yang tu. Kerana itu dah biasa dah. Dah biasa kita dengar daripada umur 15 tahun akil balik, dah sekarang dah 85 tahun dah. Cuma tak berapa ambil pengajaran saja. Jadi malam ni kita nak ambil pengajaran. Moga-moga peristiwa Isra itu bukan sekadar sambutan. Mi'raj bukan sekadar sambutan.
Tapi Isra' dan Mi'raj itu adalah satu pendidikan buat kita. Bila datang je tengok peristiwa tu, kita makin berubah menjadi semakin dekat kepada Allah melalui penceritaan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang paling kena betul dengan surah Al-Isra' melainkan dalam surah Al-Isra' surah 17 ayat 1. Bila Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu clear. Dalam Al-Quran Allah menyatakan surah Al-Isra' surah 17 ayat 1, Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah ni maha suci, tak ada kekurangan padanya. Jangan salah cakap, jangan salah harap dan jangan salah pandang. Kerana Allah maha segala-galanya. Suci dia tu tak ada langsung. Cacat celanya tak ada sebab disebut Subhanalladzi. Maha suci Allah asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Kalau Nabi berjalan sendiri, tak mungkin dapat Isra' daripada Masjidil Haram di Mekah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, kemudian Mi'raj daripada Palestin naik melepasi langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, bermula perjalanan selepas Isya' dan turun balik sebelum subuh. Kalau Nabi berjalan sendiri, maka dia akan jadi dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ambil masa 4-15 hari. Tapak kaki koyak, dikejar pembunuh upahan. Saidina Abu Bakar Siddiq disengat kalau jengking di dalam gua dan sebagainya. Letih ni Masya Allah. Tapi bila mana Allah kata Allah yang memperjalankan hambanya, selesai. Jadi kita takkan tanya macam mana Nabi boleh berjalan macam tu. Ya, tak payah tanya. So Allah yang memperjalankan. Tuan-tuan kita ni, kalau ikut pada sebahagian daripada kita, kesihatan kita tu udah macam tak layak nak hidup. Kencing manis cek 28. Darah tinggi 210. Gaut mengesot. Ya, kan ya, asma ni silap makan. Spray. Nampak betul tanda-tanda mati tu. Tak mati-mati, anak dia yang mati. Kenapa? Besarnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan apa yang dia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jika dia yang bagi laluan, maka siapa pun tak boleh buat apa. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah nak bagi hidayah padanya, tak ada siapa boleh tahan. Siapa yang Allah memang tak nak bagi hidayah padanya, tak ada siapa boleh tolong. Begitu keadaan. Nabi SAW menangis terisak-risak ketika kewafatan pak saudaranya Abi Talib. Menangis sangat-sangat. Abi Talib meninggal dalam keadaan bukan Islam. Tak dapat kalimah syahadah. Nabi kata, Ya Ammi, Qul. Wahai bapa saudaraku, katakanlah La ilaha illallah. Dia giling kepala sampailah dia mati. Boleh tak Nabi bagi hidayah? Tak boleh. Tapi Nabi bercerita kepada kita tentang kebesaran Allah, tentang kebenaran, dan itu begini yang sepatutnya gitu. Maka pertama, Maha Suci Allah. Maka tak ada siapa pun yang boleh buat melainkan Allah. Asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya, bukan hambanya berjalan sendiri. Lailan, pada waktu malam. Jangan pusing Ustaz. Kenapa dia tak jalan waktu siang? Manusia kan pelik.
Quran kata diperjalankan pada waktu malam. Dia sibuk nak tanya. Manusia zaman kita ni pun pelik-pelik. Nabi kata, mohon pada Allah jauh daripada Dajjal. Jangan berharap untuk bertemu dengan Dajjal. Itu fitnah paling besar yang tak pernah mungkin kamu boleh menghadapinya. Kita hari ni pergi buat siasatan, cari kat mana tempatnya tersembunyi Dajjal. Tak ada, kita panggil apa? Tak ada tujuan hidupnya. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku daripada azab jahannam, lindungi daripada azab kubur, lindungi daripada kelalaian dunia, lindungi daripada kejahatan waktu kita mati, dan lindungi aku daripada kejahatan Dajjal. Ini tak orang kita sekarang pergi cari Dajjal mata-rata. Udah tak ada kerja. Dia baca hadis tak? Dia baca. Oh, hadis kata mungkin pulau yang duduknya Dajjal yang diikat dan dijaga oleh Al-Jassasah itu hadis sahih. Oh, terletak di antara Iran dan Iraq, maka dia pergi cari. Itu bukan kerja kita. Sebenarnya kerja kita kena melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ini daripada Mekah pergi ke Palestin. Hadis kata, bersusah payahlah kamu untuk menziarahi 3 masjid, 3 tempat yang suci, berbanding dengan lain tak payah susah payah. Awak ada masjid Padang Temu Ar-Raudhah, nama dia pun taman syurga dah. Tak payah susah hati pergi masjid Ujung Pasir. Contoh. Nabi tak suruh, tapi 3 tempat Nabi suruh. Bersusah payahlah kalian untuk menziarahi Masjidin Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Palestin. Kalaulah ada tanah tu 2-3 keping, kalau terpaksa jual 1 keping tidak memiskinkan, maka juallah, pergilah. Kalau ada rumah 4-5 buah, maka kalau jual rumah itu tidak memiskinkan, juallah sebiji rumah, pergilah. Yang tu bersusah payah. Maka sebab itu Allah memilih Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kerana kedua-duanya adalah kiblat utama kita. 18 bulan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi salat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu jelas dalam hadis yang sahih. Tapi rindunya Nabi SAW terhadap Mekah menyebabkan Allah memerintahkan dikala Nabi salat dapat wahyu bergerak memandang ke arah Mekah di Kaabah. Itu cerita-cerita. Ini belum start. Ini baru mukadimah. Itu kan cerita yang awal dulu nak bagi tahu bahawa, dan dalam ayat ini kata allazi barakna haulah. Perjalanan itu kami berkati perjalanannya. Bila Allah beri keberkatan dalam hidup kita ni, Allahu Akbar, tenang, selesai, tak ada masalah. Itu Allah berkati perjalanan dia. Siapa pun tak boleh ganggu. Turun saja buruk. Jangan tanya buruk rupa macam mana. Itu kadang-kadang kita pun tak ada kerja. Ustaz, buruk tu bukan pinggang ke bawah binatang, pinggang ke atas orang. Kan kita dulu, kalau umur-umur kita ni lah, dulu dalam surat khabar, kan ada kita belajar bintang. Dia ada surat khabar bintang. Capricorn, Aries, baca ini, oh tanda tak elok, ini tanda tak elok, ini tanda tak elok. Elok sangatlah kita baca macam tu. Ya. Ada gambaran itu, nak cerita kata bahawa separuhnya orang, separuh itu semua. Tak ada hadis yang sahih. Maka tak perlu cerita. Buruk tu macam mana? Nabi kata buruk itu adalah hantaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan buruk itu lebih besar daripada baran dan lebih kecil daripada keldai. Udah lebih kurang macam tu je. Cukup. Kan ya? Macam mana dia bergerak, pejam mata, buka mata, selesai. Udah. Cukup. Kan ya? Maka itu, Nabi bergerak bersama dengan Jibril alaihissalam, bersama dengan Buraq daripada Mekah pergi ke Palestin. Pergi ke Palestin. Itu namanya Isra. Mi'raj daripada Palestin, selepas Nabi mengimamkan solat kepada semua para Nabi,
Yang 25 itu di alam yang kita tidak tahu, maka naik sampai ke langit yang ketujuh, naik keluar daripada langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan berpandukan kepada hadis yang sahih dan ayat Al-Quran. Allah kata dalam Al-Quran, alladzi barakna haulah, kami memperjalankan dia dalam keadaan dengan penuh keberkatan, tak ada gangguan. Sebab tu kita tuan-tuan kalau tengok ayat barakna haulah, kita harap ya Allah tolonglah berkati hidup ni. Kalau Allah berkatkan hidup kita ni, bukan tak ada masalah, ada masalah, tapi kita tak pernah ngadu dengan orang. Tenang. Kita sebenarnya bukan ada duit pun, tapi jumpa kawan di kedai, dia makan roti canai, kita makan roti canai sekeping, dia roti telur dengan roti sardin. Dia tu. Kita tertarik gelas kecil, dia tertarik gelas besar. Roti canai dah lah roti sardin, bubuh telur mata 2 biji pula tu. Kita, kalau diikut duit, kita tak ada. Tapi disebabkan rasa persahabatan kita lebih besar daripada duit kita tu. Jadi kita diam-diam dia pergi masa bayar roti canai kita tu kan. Bayar sekali dengan dia. Udah Alhamdulillah. Tu keberkatan. Bila berkat ini, duit yang ada kita boleh kirim. Kita boleh share dengan mak ayah, share dengan adik-beradik. Bukan bila adik-beradik minta kita mengata, korang tak ada kerja lain ke? Minta je kerja ni. Bukan gitu. Itu maksudnya. Bila kita datang ke masjid, nampak tabung di masjid, maka berkat tu macam mana? Kirim masuk dalam tabung masjid, kirim ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka sebab itu, perjalanan Nabi itu penuh dengan keberkatan, dan innahu huwas sami'ul basir. Allah memperjalankan Nabi ini, Allah nak mempertuntunkan kepada Nabi akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan tu dibuka hijab, nampak ini, nampak ini, nampak ini. Naik langit pertama, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Idris, jumpa. Last sekali, langit ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam perjalanan tu boleh tengok keadaan syurga dan keadaan neraka. Allah kata, innahu huwas sami'ul basir, itu linuriyahu min ayatina, kami nak bagi tahu bahawa perjalanan ini nak buka mata Nabi supaya Nabi dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selesai mukaddimah. Ni baru nak start. Jadi kita nak ambil apa sebenarnya dalam ini? Kita nak ambil pengajaran. Ibrah dan pengajaran daripada peristiwa. Tuan-tuan, perempuan, saya dengan isteri saya tak pasti dia duduk kawasan mana. Isteri saya ada kat belakang tu. Bulan 12 hari tu, kami bawa rombongan pergi ke Aceh. 80 orang, 2 bas. Pergi ke Aceh 5 hari 4 malam, berjalan untuk melihat sisa baki tanda-tanda tsunami. Ada dua golongan yang pergi. Satu golongan pergi benar-benar ingin belajar tentang apa yang telah berlaku. Dia dapat pengajaran. Dia pegang saja Masjid Rahmatullah melelehai mata dia. Dia pegang saja masjid Baitur Rahim, bukan Baitur Rahman ya, Baitur Rahim. Baitur Rahman tu cerita sampai pada kita tak betul. Baitur Rahman tu sampai pada masjid Baitur Rahman tu ombak yang last sekali dah, ombak paling lembut sekali. Yang paling teruk Masjid Rahmatullah dengan Masjid Baitur Rahim. Masjid Baitur Rahim tu imam, ombak tu bawa pergi tak 6-7 kilometer. Ombak tu hantar balik ke bumbu rumahnya. Tu imam. Tu sampai begitu keadaan tu. Maka ada dua golongan. Satu golongan yang pergi, dia benar-benar nak belajar tentang apa yang berlaku. Peristiwa, nak ambil ibrah dan pengajaran. Satu golongan dia pergi, dia berhenti je ambil gambar. Berhenti je ambil gambar. Berhenti je ambil gambar. Ini bahaya. Hati-hati tuan-tuan. Puan-puan juga. Kerana yang ambil gambar paling banyak adalah puan-puan. Tuan-tuan ni tak nak ambil gambar. Tuan-tuan ni dengan ustaz pun dia tak nak ambil gambar. Kalau perempuan, ya Allah, beratus-ratus nak ambil gambarnya. Baik. Zaman ini kita kena betulkan perangai kita.
Perangai kita apa? Suka buat rakaman, suka ambil gambar sebagai memori, tapi dia tidak menikmati saat itu. Masa mak dengan ayah ada, dia tak nak taat, tak nak jaga, tak nak ziarah, tak nak buat baik. Tapi bila mak dengan ayah dah sakit, ada tanda mati, baru masa tu ambil gambar, memori. Saya anak tak ramai, ada 5 orang dengan arwah isteri saya dulu. Ini isteri baru selepas kematian isteri yang pertama. Dan saya pesan dengan anak-anak saya, kalau nak balik ziarah saya, balik ketika saya hidup. Waktu mati balik pun tak guna dah. Kalau nak bagi hadiah dekat saya, bagi ketika hidup. Bagilah BMW ke, Mercedes ke. Contoh. Jangan bagi ketika kita dah mati. Tu. Kaedah hari ni, semua nak buat memori, tapi mereka tidak menikmati saat-saat itu. Hari ni kita ada kawan yang baik-baik di sini, nikmati betul-betul dengan dia, kawan betul-betul dengan dia. Besok dia dah mati dah. Baru kita, ya Allah, tak ada dah dia ke masjid. Kalau tidak, dia lah orang pertama datang buka pagar. Tu kan baru jadi memori. Masa tu semua baru keluar kat WhatsApp. Ni aku sempat ambil gambar memori. Nak buat apa lagi nak? Maka, jom kita belajar untuk mengambil pengajaran. Jadi peristiwa-peristiwa yang kami tengok di dalam di cerita pasal Aceh ni, kalau kita betul belajar, maka kita akan belajar besar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau setakat kita ambil gambar sekadar memori saja, dia tidak akan merubah apa-apa dalam kehidupan kita. Okey, baik. Yang pertama, pengajaran dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kena faham mana Isra'? Isra' perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Madinah, itu namanya Isra'. Mi'raj adalah berlaku di Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke Sidratul Muntaha. Perjalanan dicerita satu-satu berdasarkan kepada langit pertama sampai langit ke-7 dan keluar daripada langit ke-7. Itu jelas, itu clear, itu Isra' dan Mi'raj. Baik. Pertama sekali, ulama mengatakan pengajaran yang paling besar hari ini adalah mempertahankan bumi Palestin. Pengajaran yang paling besar. Ada orang ada duit, dia berjalan rata-rata pergi Palestin pun berjalan juga, tapi dia tak buat apa-apa. Poin pertama sekali, kalau betul-betul kita faham tentang Isra' wal Mi'raj, maka hari ini apa terjadi pada Palestin? Ulama kata pertahankan bumi Palestin. Ini hak umat Islam. Ini hak umat Islam. Palestin, konfliknya bermula pada 7 hari bulan 10, 7 Oktober. Hari ini, lebih 25,000 mati. Sampai hari ini. Agak-agak daripada 7 Oktober, sampai hari ini 26. 26 Januari, agak-agak berapa kerat duit kita dah hantar untuk tabung Palestin. Ataupun sekepiang pun belum lagi. Dalam keadaan 25,000 orang rakyat Palestin yang agamanya sama dengan kita, mereka dibunuh begitu kejam, agak-agak berapa kerat doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak mereka, ataupun tak ada langsung. Maka kita harus belajar. Paling tidak daripada 7 Oktober hari itu kita boleh hafal doa pendek. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. Tu paling pendek, kadang paling pendek. Tak payahlah yang qunut nazilah tu, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita tak belajar dan tak letak ilmu tu pada diri kita, maka kita tak rasa apa-apa. Duit kita duduk dalam tabung 75,000 contohnya. Saya dengar kata orang Padang Tamu,
memang duit banyak barang temu ni. Tu kan, tu kata 75,000 tu, tu kira paling sikit lah tu. Duk dalam tabung duit 75,000, bermula 7 Oktober, konflik Palestin sampai sekarang. Duit dalam tu, 75,000, tak kurang-kurang. Maksudnya apa? Maksudnya manusia gagal menghantar hartanya ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sedangkan dia tahu ketika dia mati, dia tak akan dapat bawa hartanya. Jadi manusia yang paling cerdik untuk memulakan kekuatan hidupnya adalah dia mengirim dahulu hartanya. Ketika dia hidup ke syurga Allah, jumpa orang miskin, kirim dengan orang miskin. Tengok masjid nak buat apa-apa repair, kirim dengan AJK masjid. Kan, ada ceramah nak buat jamuan, kirim dengan pengurusi masjid. Ada cerita pasal Palestin, kirim dengan tabung. Tu kirim. Kenapa? Sebab dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Itu aja. Dunia ni sekejap aja, lepas tu habis. Jadi sebelum kita mati, kirim dulu harta kita. Apa maksud kirim? Menggunakan harta kita, wang ringgit kita untuk kemanfaatan, maka buat oleh pahala, maka pahala itu disimpan dalam syurga Allah. Kita bukan tak nampak kawan-kawan kita disolatkan di sini, ahli qaryah kita disolatkan di sini. Ada 8 buah rumah, 7 buat homestay, 1 dia duduk. Masa mati, sebiji pun dia tak bawa pergi ke dalam kubur. Tak boleh bawa. Waktu mati, 4 bininya. 4 bini, seorang pun dia tak boleh jadi peneman. Anak 24. Saya ada sahabat, 4 bini, anak 24. Bila kita kata, Syekh, banyak no anak. Alah, hitung panjang seorang baru 4, baru 6. Dia kata, tak banyak lagi. 6 kali 4, 24. Maka nikmat itu, jom kita belajar. Pertama, ada ke tidak perasaan kita sampai hari ini ni? Kan ya, jatuh hati untuk membantu rakyat Palestin sesama Islam, nak mengulurkan sedikit sumbangan, kan? Berbanding kita beli handphone yang mahal, berbanding kita kerja, kita membesarkan rumah kita, ya, apa begitu, begini dan sebagainya, yang kita tahu kita bakal akan tinggalkan, tapi kita terlupa buat sesuatu yang kekal. Ini sangat-sangat merugikan. Maka pengajaran pertama, kata ulama, Isra' wal Mi'raj, memberi tunjuk ajar kepada kita bagi memuliakan bumi Islam yang besar, iaitu bumi Palestin. Dengan kita menghadirkan rasa cinta kepada bumi Palestin, menghadirkan rasa cinta kepada penduduk Palestin, menghadirkan rasa kemahuan untuk membantu seandainya ada yang tak kena dengan Palestin. Dan semua orang tahu masalah Palestin bermula pada 1948. Sampai hari ini tak selesai-selesai. Sedangkan ada satu pernah seketika umat Islam ni 3/4 daripada dunia. Tapi tak boleh juga. Negara Islam adalah negara yang sangat kaya, tapi tak boleh buat juga. Kan ya, yang banyak menghulurkan bantuan Malaysia dengan Indonesia. Disebut-sebut di sana. Maka kita kena terus-menerus menjadikan Palestin atau Baitul Maqdis sumber untuk kita cuba jadikan tanah suci ini dipertahankan oleh kita umat Islam. Mesti ada perasaan jihad. Mesti ada. Dan cuma jihad kita sekejap. Jabatan Mufti keluarkan surat supaya baca doa kunut. Kita pun bacalah doa kunut sekejap seminggu. Hilang lepas tu. Semangat jihad dah tak ada, dah lupa dah. Patut kena bunuh lagi 17,000. Minggu kedua, minggu ketiga. Akhirnya bacalah doa kunut 3-4 kali, lepas tu tinggal kunut nazilah. Sedangkan penentangan terhadap musuh Islam yang paling besar dididik oleh Nabi
senjata kita yang paling besar adalah qunut nazilah pada setiap waktu dari subuh sampai isyak. Tapi rata-rata, semalam saya di Selangor, tapi sebelum tu saya di Jerantut, Masjid Tengku Mahkota Abdullah di Jerantut. Kemudian sebelum rata-rata saya pergi, dan rata-rata dah tak ada dah masjid dan surau baca doa qunut nazilah. Tak ada lagi dah. Kenapa? Sebab tak kena dengan kita. Kenapa ya masa PKP hari tu kita boleh baca qunut nazilah 2 tahun? 2 tahun lebih kita baca. Kenapa? Sebab penyakit tu kena dengan kita. Bila kena dengan orang lain kita tak rasa. Janganlah sampai kita pula kena esok, masa tu lah. Kan ya? Maka sebab itu apa yang kita perlu buat adalah membangunkan rasa cinta terhadap bumi Palestin dan berusaha untuk membebaskan bumi Palestin dengan apa sahaja kemampuan yang kita ada, paling tidak harta dan doa. Paling tidak. Baik. Yang kedua, apa pengajaran yang kita dapat di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Kata ulama, mengakui kebesaran Allah dan kehebatan kerajaannya. Bila duduk tu fikir balik, Allah Rabbi, begini, begitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat Nabi begini, dan sebagainya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa ke tidak, ataupun kita macam tak ada rasa apa-apa. Maka perjalanan Nabi itu sendiri pun ada satu perjalanan yang cukup besar. Orang bukan Islam, bila dia baca Al-Quran surah Al-Isra, mereka nampak clear. Tuan-tuan buka dalam TikTok, orang bukan Islam, dia buka-buka, ya Allah, betul kan? Akhirnya masuk Islam dia dengan kehebatan isi kandungan Quran. Kita baca Quran sampai ketua, tak faham-faham isi kandungan Quran. Sebab kita baca dalam Al-Lughatul Arabiyah, sedangkan kita faham Al-Lughatul Malayuiyah, Wal-Lughatul Jawariyah, Wal-Lughatul Banjariyah. Jadi apa dapat? Tak dapat. Memang tak dapat. Baca. Kemudian sadaqallahul azim. Dapatlah bunga telur 2-3 tangkai. Tadarus Quran. Ya, orang lelaki dapatlah kain pelikat gajah duduk sekarang ni. Kan ya, alhamdulillah nasib baik gajah duduk kalau bagi cicak. Nah, tu kan ya. Orang perempuan dapatlah telekung Siti Khadijah, mahal juga. Tapi isi kandungannya kita tak dapat. Sebab itu bila kita belajar Quran, tuan, saya mengajar Quran dewasa. Saya selalu bagi tahu dengan kita orang dewasa ni, jangan hanya baca Quran dalam bahasa Arab, tapi yang paling utama mengambil ilmu dengan terjemahan di dalam tu. Kita nak ambil pesanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu pesanan yang paling besar. Maka sepatutnya ketika Allah memperlihatkan baginda Nabi SAW punya perjalanan itu, peristiwa ini dapat mendidik kita ni agar merasai besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, jangan cerita lain. Ketika kita bernafas, cuba fikir, tengok. Allah, nasib baiklah ada paru-paru yang kita boleh bernafas. Kalau tak ada paru-paru, semua pakai tong gas di belakang, jalan merata-rata. Ya. Sesama ni, sesama bukan tutup dua-dua. Cukup sesama sebelah ni pun, dia tak selesa dah. Gigi tak ada, komplain dodol tak boleh makan, itu tak boleh makan. Sebab itu saya selalu fikirkan, kita yang berumur, saya dah umur 54 tahun tuan-tuan, tua dah. Ya, tahun lepas 53 dah masuk 54, dan kita fikir-fikir balik kan, Allah Rabbi. Allah kadang-kadang dia bagi kita, perasan tak, semakin berumur, semakin susah tidur. Kan, semakin berumur, semakin susah tidur. Padahal kerja dah tak ada dah, tidur je lah. Dia tak boleh tidur. Pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri. Tengok isteri macam hantu kat 5. Lagi tak boleh nak tidur. Contoh kan. Tak boleh tidur. Last kali apa kita buat? Orang kita tak faham. Bila tak boleh tidur, pergi jumpa doktor, ambil ubat tidur. Itu yang tak kena. Hakikatnya, ketika muda Allah bagi kita tidur, ketika tua ni Allah nak suruh kita tahajud aja.
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman tidur mereka, pembarikan mereka di atas katil itu cuma sedikit. Mereka merenggangkan diri mereka daripada katil mereka. Maksudnya, amal mereka itu panjang di waktu malam, tidur sedikit. Ini kita kalau tak boleh tidur, cari ubat tidur. Itu rugi. Ketika Allah menjadikan mata kita rabun. Kenapa ya? Sebab Allah kata, udah-udahlah memandang duniamu. Buka mata hatimu merenung akhiratmu. Sudah ada persiapan ataupun belum? Itu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pekakkan sedikit pendengaran telinga. Dulu kita cakap sikit, dia duduk jauh, dia tahu kau mengata ya. Sekarang panggil, hoi. Tak dengar-dengar. Kenapa? Sebab Allah kata, udah-udah dengar duniamu, buka telinga hatimu agar kamu dapat mendengar seruan dan perintah dari Allah. Allah ketika kita tua, dia jadikan tangan kita ini bila pegang sesuatu terjatuh, pegang sesuatu terjatuh, pegang. Kenapa? Sebab belajar untuk melepaskan duniamu, genggamlah akhiratmu. Nah, gitu aja belajar. Tapi sayang kita belum paham. Ataupun kadang-kadang tidak mau paham. Ya kan ya? Maka akui, itu perkara yang kedua tu, akui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui ini bermaksud jangan sesekali lawan larangannya dan jangan sesekali engkar dengan perintahnya. Udah, selesai. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita melihat kepada beberapa tulisan para ulama tentang kasih sayang Allah, saya ada tengok, saya ada terbaca tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, ada disebut oleh seorang kiai di Indonesia. Seorang kiai di Indonesia, dia kata apa ya? Cinta Allah itu, Allah mencintai kita dengan dua hal. Allah mencintai kita dengan dua hal. Pertama, dengan larangannya. Dia melarang kita. Kenapa dia larang? Kerana dia nak jaga kita daripada terbabit dengan keburukan. Jadi tu, kasih sayang tu. Jadi jangan buat benda tu buruk. Jangan buat benda tu buruk. Jangan buat benda tu berdosa. Itu kasih sayang. Selalu kita ingatkan anak kita, jangan buat. Begitu. Bila mana dia bagi larangan, itu tanda dia sayang. Jangan buat, itu buruk. Itu satu. Dan yang kedua kata kiai tersebut, yang kedua kasih sayang Allah di dalam perintahnya. Taatilah perintahnya, kerana setiap perintahnya itu pahala pada kita dan kebaikan. Ni kita yang ada ramai-ramai ni kan, kalaulah perhati sekejap, bangun, saya selalu bagi tahu, ni abang kameraman kita ni cukup cekap, dia dah hafal lah tu ilmu-ilmu tu. Ya, merata-rata dia ambil gambar tu. Okay? Perkara pertama yang kita harus sedar adalah ni kedamaian yang Allah bagi pada kita, banyaknya nikmat. Jadi manusia tak ada satu pun yang rugi, melainkan semua untung. Tapi manusia tergedik-gedik nak pilih yang rugi. Kasar bahasanya. Manusia terhegeh-hegeh nak cari yang rugi, sedangkan kelilingnya untung. Awak bangun tidur baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dapat apa? Pahala. Boleh tak payah baca doa? Boleh. Tapi Allah suruh kita baca, kenapa? Sebab perintahnya itu membuat kita nambah kebaikan. La ilaha illallah. Dah 78. Doa tidur belum hafal. Apa yang kita buat 78 tahun? Doa tidur itu cukup pendek. Bismikallahumma ahya wa amut. Bukan hafal Yasin. Tu. Apa yang kita buat? Allah. Ruginya. Rugi orang lain tak rugi. Yang rugi adalah kita.
Bangun tidur baca doa dapat pahala. Kemudian solat tahajud, Allahu Rabbi besarnya pahala. Ya, orang lain berusaha tahajud, kita terkejut. Sebab tu dalam bab tahajud, Ubadah bin Samit mengatakan bahawa gambaran tahajud itu paling kurang solat Isyak berjamaah, balik tidur, dan esok solat subuh berjamaah. Kata Nabi, man salla subhi fi jamaah faka'annama qamal laili kulli. Siapa yang solat subuh berjamaah, maka dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tapi syarat dalam hadis Muslim menyatakan barang siapa yang tidur dengan niat mau bangun tahajud, tapi matanya mengalahkannya, tak dapat bangun, melainkan bangun solat subuh berjamaah, maka tidurnya itu pahala qiyamul lail seperti apa yang dia niatkan. Nampak tak kasih dan cinta Allah kepada hambanya? Ini kita tidur tu tak ada niat langsung, harap-harap tak terjaga tu, takut tak cukup tidur. Iya tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang, ya Allah, ni kita tidur lena. Nu sampai Pakistan. Vadakaro nahi choro. Gitu merasa jahat tum ho. Vahame bhi ho. Sambung. Sungguh ya Allah, kadang tu tidur, niat aja, Ustaz. Saya tidur, memang niat Ustaz nak bangun tahajud. Udah 18 tahun niat, belum start Ustaz. Tak apa. Janji ada kemahuan. Di situ ada jalan. Insya Allah, Allah akan bagi. Jangan tidur sampai tak ada niat langsung ni. Sebab tu kadang-kadang kita memilih sesuatu yang tidak manfaat kepada kita, walaupun manfaat itu besar. Nah, kemudian ini kita cerita awal-awal solat subuh berjamaah. Solat sunat subuh dapat apa pagi-pagi? Dunia dan seisinya. Raka'atan fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa kerat manusia yang buat dan berapa ratus ribu manusia yang meninggalkannya tanpa rasa apa-apa. Ambil wuduk di luar. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang berwuduk dan kemudian membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga. Masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Berapa kerat manusia yang berdoa selepas wuduk. Begitulah keadaannya manusia. Nyombongnya manusia itu, Masya Allah, tahapnya dahsyat. Maka sebab itu, kita nak melihat peristiwa Isra' Mi'raj itu, yang pertama tadi, jaga Baitul Maqdis, timbulkan rasa kasih kepada Baitul Maqdis. Yang kedua, menzahirkan rasa kebesaran dan kehebatannya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi bila kita menganggap Allah itu maha besar, maka kita berdamping dengan Allah sentiasa. Jangan cari Allah masa susah. Iya, cari Allah masa susah. Saya selalu sebut pasal solat duha lah. Nabi buat solat duha 2, 4, 6, 8 rakaat hadis sahih, 12 rakaat hadis dhaif. So kita ambil yang 8 aja lah. Nabi solat duha, tapi Nabi tak buat tiap-tiap hari lah. Nabi buat ada kala di rumah Ummu Hani, di rata-rata begitu begini. Maka dalam riwayat begitu, Nabi buat 8. Maksimum 8. 2 atau 4 atau 6 atau 8 tak kisah. Tapi Nabi buat 8 rakaat maksimum. Kita sekali buat 28. Itu tanda tak ada duit sangat lah tu. Itu perangai kita. Bila tak ada duit baru solat duha. Dalam tak ada duit solat duha tu, subuh pun tak semayang. Ada manusia. Berbondong-bondong manusia datang solat jamaah, solat hari raya, subuh tak bangun. Tu ada manusia. Maka
kita letakkan diri kita berkait rapat dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah sombong untuk meminta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kata ulama, ibrah pengajaran Isra wal Mi'raj itu adalah salat fardu 5 waktu. Tuan-tuan, hadis, kalau baca hadis sahih, tuan-tuan tak pernah jumpa orang yang dia berzina dihukum kafir. Tak ada. Makan riba, makan rasuah, tak ada kata jadi kafir, dosa besar. Fitnah orang dan begitu begini, tak ada. Tapi Nabi kata dalam hadis sahih, dan buka dalam kitab-kitab hadis, kata Nabi, perbandingan dan perbezaan kami dengan mereka, orang Islam dengan orang bukan Islam, bedanya apa? Tandanya apa? Tarkas salat. Mereka meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Tinggal solat fardu, kalau ikut hadis tu directnya kafir. Dengan sengaja. Kejahatan lain tak ada. Kadang-kadang kita pergi kerja, relax. Yang sebelah tu tertinggal telekung, dia relax. Tak apalah, nanti qada. Ingat solat ni mak bapak kita punya. Boleh qada ikut suka hati. Solat fardu ni adalah satu ketetapan yang tak boleh ditinggal. Zakat boleh tinggal. Bila dah tak mampu nak keluar, awak jadi penerima zakat. Puasa boleh tinggal tak? Puasa boleh sakit. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Haji boleh tinggal tak? Boleh kalau dah tak kemampuan. Tapi solat tak boleh. Sihat kena buat, sakit pun kena buat. Tapi mengikut kadar kemampuan. Sebab tu Nabi kata, solatlah kamu dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu duduk, jika tidak mampu mengiring. Udah, selesai. Kan? Udah, kalau kita tambah, kalau tak mampu mengiring, telentang. Udah tak ada telentang, pakai gerak tangan. Kalau tak boleh, gerak hati. Kalau tak boleh, itu mati. Udah selesai. Udah mati, tak perlu solat. Sebab tu Nabi kata dalam hadis sahih, dalam kitab Al-Fiqh Sunnah, dalam bab Al-Janaiz, Nabi kata, mati adalah satu istirahat yang sangat panjang. Nak rehat bila? Tunggu mati. Sekarang jangan rehat untuk buat ibadah. Terus. Bila mati, itu tanda rehat. Rehat panjang. Rehat betul Ustaz. Ya. Bila udah mati, solat jemaah tak payah datang. Udah mati. Bila udah mati, bila api, bila air, tak payah bayar. Bila dah mati, motosikal wai suku. Dulu masa hidup macam 3 suku bayar kita. Sekarang tak payah bayar dah. Tak perlu buat apa dah. Jadi sebelum mati, tugas kita menyibukkan diri untuk beramal ibadah dengan jaga kepentingan solat fardu. Apa yang perlu kita buat tentang solat fardu? Pertama, jangan sesekali meninggalkannya kerana hadis kata kafir. Walaupun perkalimah kafir itu diterjemahkan dengan kafir zahir atau kafir batin atau kafir zahir dan batin. Tapi itulah hakikatnya. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, umur saya 75 tahun. Saya tinggal solat dari umur 15 sampai umur 74 tahun. 15 sampai 74 tahun. 75 baru ada kekuatan untuk solat. Kan ya? Jadi dia kata, Ustaz, macam mana bentuk, adakah wajib saya nak qada apa yang saya tinggal itu? Saya kata, tuan tolong kira 75 tolak 15. So 60 tahun. 60 tahun kali 365 hari, kali 5 waktu, agak-agak dengan umur 75 sempat kena qada dengan ribuan ini. Tak mampu. Takkan mampu. Yang adaan ini, yang tunai ini pun kadang-kadang terkucing. Tak, kan ya? Maka sepatutnya apa yang tuan perlu buat adalah bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka apa kita perlu buat hari ini? Muslimin dan muslimat, solat fardu jauh daripada jangan main ikut suka hati, tak nak. Biasa solat fardu lewat-lewat waktu. Tahun ini perkasakan solat di awal waktu. Hayya 'ala salat. Celu betik, celu kerteh. Ya, solat jangan tangguh-tangguh lagi. Terus dan terus. Ya, takut-takut tuan-tuan. Saya selalu sebut ayat Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Allah kata walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf surah 7 ayat 179. Allah kata kami telah jadikan neraka Jahannam penghuni yang paling ramai di dalamnya dua kumpulan, jin dan manusia. Jin kita tak payah kisah, ambil mangkuk isi air, nang butinang, kui buti kui, cari jin merata-rata, tak payah. Sebab jin bukan anak bini kita. Jin bukan sepupu sepapat kita. Jadi tak payah cari jin, yang susah cari jin buat apa? Tapi kita perlu cek diri kita, kerana manusia juga adalah makhluk paling besar masuk dalam neraka Jahannam. Sifat dia kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Allah panggil hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Tak ada dia. Orang lain berlumba-lumba mau melakukan ketaatan, dia tenang dan damai. Macam gak pernah ada apa-apa. Hati ada tapi hati mati. Udah. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak nampak kebaikan kerana mata hati mereka udah lama buta. Lalu sebelah masjid break tak makan terus. Besok lalu lagi break pun tak hidup juga terus. Handbrake pun rosak, pasar malam breaknya elok. Melaka mall, Melaka Sentral, yang itu semua okey. Tapi masjid tak sempat. Itu ada mata hatinya buta. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga hati mereka udah lama pekak lagi tuli. Dengar panggilan Allah tak? Dengar, tapi dengar di telinga ini tak masuk di telinga ini. Tapi dengar lagu okey. Gitu. Maka mereka itu yang rosak hati, rosak pandangan mata hati, rosak telinga hati. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternakan. Bukan Ustaz Amran kata, Allah kata. Mereka punya hati enggak ada perasaan, mereka punya mata tak nampak kebesaran Allah, mereka punya telinga pekak daripada mendengar seruan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Macam lembu, kerbau dan unta. Lebih buruk Allah kata, balhum adal. Mereka itu lebih teruk daripada binatang ternakan. Binatang ternakan ada otak, tak ada akal. Kita ada otak, ada akal, ada iman, ada segala macam boleh mempertimbangkan panggilan Allah. Tapi kadang-kadang kita gagal. Saya sebut kita, bukan tuan-tuan, saya juga termasuk. Sepatutnya kita tak akan jadi seperti itu. Kita manusia yang dianggap karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kenikmatan yang sangat mulia. Tiba-tiba Allah samakan kita seperti haiwan. Lembu boleh tahan, kalau jual 5-6 ribu dapat lembu. Kalau dibanding, kalau kita cuba pergi jual, nak tengok laku ke tak laku. Dengan kencing manis, darah tinggi semua. Rumah orang tua-tua pun tak nak terima. Lembu bila sembelih, 500 orang boleh makan seekor. Kita kalau mati, nyusahkan orang. Nak diurus itu, diurus ini. Lepas tu tulis wasiat pula tu. Kalau abah mati di padang temu ni, nanti ke bumi di selatan Thailand. Apa
Apa gila tu wasiat tu. Peliknya manusia dia kata keturunan kita semua ada dekat Songla ke begitu begini. Jangan tunaikan kerana wasiat tersebut menyalahi sunnah Nabi SAW. Kata Nabi di mana mereka meninggal, di situ mereka dikebumikan. Itu manusia. Tuan-tuan saya belajar di luar negara sekejap aja, bukan banyak pun tak pandai. Alah pergi-pergi belajar bodoh-bodoh, itu je lah. Sampai sekarang bodoh. Cuma sikit-sikit dikongsi-kongsi. Ni, orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh. Muka lembu ni, bahagian kepala lembu, bahagian muka tu. Cukup sedap kalau kita makan. Orang AJK Masjid semua bagi Bangladesh. Kau nak kepala, kau nak kepala, kau nak kepala. AJK Masjid dia tak ambil. Tapi daging paling sempurna dan menyihatkan ni bahagian pipi ni. Daging. Muka lembu manfaat. Muka kita tengok pun meluat. Menyusahkan orang. Iya semua. Dalam perut lembu tuan-tuan, saya selalu cerita macam ni. Cuma nak ajak kita berfikir lah. Dalam perut lembu, apa yang kita tak boleh makan? Kan nasib baik, tahi dia tak boleh. Kalau tidak, tahi tu digorengnya. Tu usus yang bawa tahi tu, itu pun kita makan. Potong, ambil kapur putih, basuh. Kemudian rebus, cicah air asam, meleleh-leleh. Lembu tengok geleng kepala, ya Allah, ini pun yang telannya. Iya tuan-tuan. Ekor lembu Pak Imam bawa lari awal. Ya sungguh. Ya, tu nak bagi tahu. Kalau kita letak diri kita lebih teruk pada lembu, teruk sungguh lah kita. Lembu hidup tak menyusahkan orang. Kalau kita menyusahkan orang, lagi teruk. Sebab tu Allah kata ulaika kal an'am bal hum adall, lebih teruk daripada binatang ternakan. Jom kita ambil pedoman. Moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan yang sedemikian untuk jaga kepentingan solat fardu. Kalau selama ni solat lambat, segera solat awal. Kalau selama ni solatnya sendiri, tahun ini usaha untuk solat jemaah di masjid. Di masjid solat jemaah. Kalaulah selama ini solat fardu tu solat fardu saja. Tapi sekarang tambah sikit solat sunat sebelum dan selepas. Kalau sebelum ini, lepas-lepas bagi salam untuk imam zikir, dia lari merata-rata, dia asyik nak tengok handphone. Ada manusia pun pelik. Handphone lu terletak gitu, letak. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar belum, tarik handphone. Siung. Kalau YB boleh tahan, dia sibuk. Kan ya? Dia cuma tukang gali kubur je. Bukanlah sibuk benar. Kalau dia ketua menteri, tak apa juga. Ya, manusia peliknya. Pelik sungguh-sungguh. Maka, kita jaga solat fardu ni, jaga sungguh-sungguh. Mana-mana pergi, saya selalu bagi tahu, solat fardu adalah satu persoalan paling utama bila kita sampai di mahsyar, itu akan ditanya oleh Allah. Kalau solat fardunya sempurna, yang lain akan dipermudahkan oleh Allah. Kalau solat fardunya jadi masalah, maka yang lain bertambahlah halangan dan batasan untuk dia meneruskan perjalanan dia di akhirat. Jadi solat fardu ni buat sungguh-sungguh. Niat bagi ikhlas. Niat bagi ikhlas. Takbir elok-elok. Jangan takbir tak bunyi-bunyi. Saya selalu buat khusus solat. Ya? Khusus solat. Bila kita takbir ni, bagi bunyi. Allahu Akbar. Cukup lah. Ini dah. Tu kan. Takbiratul ihram wajib dilafazkan. Dengan lafaz sama ada jahriyah ataupun sirriyah. Kuat atau perlahan. Tapi mesti lafaz di mulut. Bukan dalam hati. Gini, tak sah solat kita. Dia mesti dilafazkan. Allahu Akbar. Udah. Imam kuat. Makmum perlahan. Perempuan perlahan. Sampai bila-bila perlahan. Awak orang perempuan jangan kuat sangat. Allah. Terkejut tu imam. Tu kan ya. Ya sungguh. Allahu Akbar. Udah. Doa iftitah baca bagi elok. Doa iftitah jangan ditinggalkan. Jangan nyombong sangat. Ustaz, sunat Ustaz. Sunat. Kalau lagi begitu rupa bentuk. Sampai mati. Menyunat aja kita. Mana nak tambah kebaikan?
Kan ya, doa iftitah ada 12 jenis. Jangan baca satu, yang awak belajar pun satu. Yang kita baca tu kombinasi dua hadis. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup riwayat Imam Muslim sahih, cukup. Allahu akbar. Wajah tu, ambil wajah tu aja. Wajah tu wajhi alladhi fatara sama pun boleh. Tapi kita baca dua-dua. Sebab tu kita rasa panjang. Kita kan rajin. Kan? Tak nak baca itu Allahumma ba'id baini wa bainal khataya ya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Tak nak baca itu, baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. 12 jenis. Tapi kita sebab terasa panjang, kita kata ambil nombor 13 je lah. Pilihan 12, dia ambil nombor 13. Kenapa nombor 13? Sunat, tak payah baca. Menyunat aja lah. Baca Fatihah bagi elok-elok. Kemudian baca surah pendek-pendek tak apa sebab muka kita memang tak berapa ngapal pun. Ngapal sikit-sikit lupa, ngapal sikit-sikit lupa. Tak apa baca je. Kan rukuk, sujud, apa yang i'tidal buat bagi elok-elok. Kadang-kadang sampai ketua i'tidal bacanya salah. Sami Allahu liman hamidah, salah. Awak baca sami dan kemudian awak sambung dengan huruf alif Allah, tak boleh. Awak kena baca ain, sami Allahu liman hamidah. Sin mim ain, Allah mendengar hamba yang memujinya. Awak tak boleh baca sami Allah, sin mim ain, buang ganti alif. Tak boleh. Sami Allah, bukan sami Allahu liman hamidah. Ain. Itu. Ini banyak kesilapan-kesilapan kalau kita tak jaga sungguh-sungguh. Ya, maka itu kepentingan solat fardu. Maka kita tambah baik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk buat paling tidak 3 perkara ni lah. Ya, ceramah saya tak lama. Ini pun dah 1 jam dan kita bagi tahu Baitul Maqdis letak dalam jiwa kita, sanubari kita. Kita berjuang untuk pertahankan Baitul Maqdis. Kedua, letak diri kita, hubungan kita dengan Allah dan sentiasa membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, Allah bagi solat fardu. Mula-mula Allah bagi berapa puluh waktu? 50. Nabi daripada tingkat tu daripada Sidratul Muntaha turun pergi langit ke-7 jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak cerita apa-apa, turun pergi Nabi Musa di tingkat 6. Maka Nabi Musa kata naik balik minta. Naik turun, naik turun, naik turun. Daripada 50 jadi 5. Kenapa Allah perintah 50 tu? Sebab nak bagi pahala 5 tu dapat 50. Kalau perintah tak turun 50 dulu, maka 5 akan dapat 5 je. Itulah kaedahnya Allah menyediakan perintah. 50. Kita pun minta. Okey, tak apa. Buat 5 dengan pahalanya 50. Itu nikmat. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW memang diberi kelebihan. Baca Quran, 1 huruf, bukan 1 ayat, 1 huruf. Alif, lam, mim, bukan 30. Bukan 10, 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Zaman lain, mana ada malam Lailatul Qadar? Kita ada. Tapi kita pula perangainya, bila malam Lailatul Qadar saja, kita Lailatul Qadar. Beli kain. Itu yang jadi masalah. Ya Allah, itu manusia. Maka rugilah. Kan, kita diberi ruang solat dapat 27. Kita zaman Nabi lain tak ada. Sedekah 700 kali ganda zaman kita. Zaman Nabi lain tak ada. Jaga isteri, gandaan pahala. Suap nasi ke mulut isteri, itu pun besar pahalanya. Sabar dengan bebilnya isteri, pahala. Sabar je lah. Boleh sampai saat bila Ustaz? Kau kahwin dia itu, tak ada orang paksa, kau sendiri yang pilih. Kau hadap dia sendiri. Tak ada siapa paksa pun. Udah, tenang aja. Maka semua kehidupan kita itu adalah kebaikan berpanjangan kalau kita benar-benar mengikuti cara yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, apa dia? Rupa-rupanya Isra' wal Mi'raj ini adalah cara Allah memberi kegembiraan dan kebahagiaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab
Sebelum itu Nabi sudah berhadapan dengan kewafatan dua orang hebat, yakni Khadijah binti Khuwailid dan juga Abi Talib. Jadi bila dia kehilangan tempat sandarnya, kehilangan isteri yang selalu duk peluk dia, selalu duk suap makan pada dia dan begini-begini, maka dia rasa lemah. Sedih tu ketara sangat. Lalu bagaimana Allah bagi kegembiraan? Allah gantikan kegembiraan itu dengan jemput dia jumpa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya pun kalau malam ni lah program tu jadi, boleh jumpa dengan TYT, pui seronok kita. Boleh jumpa dengan Ketua Menteri, weh seronok kita. Dapat jumpa YB pun jadilah. Gitu, seronok je kita. Siap tempah baju batik. Seronok tu. Tambah-tambah kalau Allah yang jemput kita. Ni, kita datang masjid ni siapa jemput? Allah yang jemput. Maka sepatutnya kita seronok menerima pelawaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. JK Masjid, saya pesan jangan sedih, jangan kecewa bila buat majlis. Ustaz, kami buat majlis orang tak ada Ustaz. Tak apa, jin Islam ada. Buat aja. Buat aja. Iya itu. Allah bukan nak tengok kejayaan kita, tapi Allah nak tengok usaha yang kita buat. Cukuplah. Udah, pahala tak pernah berkurangan. Kan ya, pahala tak pernah berkurangan. Janji kita buat dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Pukul 9:08. 2-3 soalan. Kalau ada silakan. Saya tunggu. Kalau ada soalan silakan. Apa-apa soalan boleh, insya-Allah. Sila tuan. Okey, baik. Faham. Yang pertama, bila dia umur 74, masuk 75, baru tanya nak start solat. So 75 lah, tolak dengan 15. So 60 tahun, kita kata 60 tahun, dia 60 tahun meninggalkan solat. Kalau kira-kira ribu lah. Dia pula 75, silap-silap mati 76. Setahun memang tak sempat lah nak buat. Maka kaedah yang paling baik adalah bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni jahil ya Allah. Aku mohon atas sifatmu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tolong ya Allah, ampunilah aku. Sifat Allah itu innallaha Ghafurur Rahim. Dia pengampun penyayang. Pasti Allah memberi keampunan. Pasti, dan dia cuma perlu berubah. Dia minta ampun, kemudian dia berubah. Bila dia berubah, apa dia perlu buat? Dia buat adaan dengan baik sempurna. Dia tambah yang sunat untuk tambah kesempurnaan. Mana sempat dia qada, dia qada, tapi mulut jangan pernah berhenti istighfar dan minta ampun. Orang kafir tiba-tiba dapat hidayah masuk Islam. Kata Nabi, waladat ummuhu, seperti mereka dilahirkan semula oleh ibu mereka. Itu orang kafir. Kita ni orang Islam, dah tentulah kebaikan kita lebih daripada tu. Kita paling tidaklah tak solat pun dia jaga mak bapak dia. Dia baca kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia solat Jumaat. Kalaupun dia solat tu, dia memang tunggu 3 kali, lepas tu baru dia pergi. Contohnya begitu, tapi ada kalimah dia. Maka saya sangat yakin dan saya mengambil pendapat yang mengatakan dia perlu bertaubat dan mengubah diri dia dulu mengikut apa yang Allah nak. Kemudian buat solat fardu dengan betul, jangan ulang perangai lama, tambah solat sunat dan qada mana yang sempat sahaja. Janganlah akibat daripada qada tu menjadikan dia haru biru. Allah, mana nak buat ni, mana nak buat ni, mana nak buat, akhirnya gila. Gila. Ya, itu tak boleh, ini tak boleh, mana nak sempat gini. Dah awak pun mula 75, mana nak sempat? Kan? Tapi dah
Allah Maha Pengampun. Minta ajalah ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik. Sila. Okey, baik. Pendapat itu betul daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi qada yang mana? Qada yang awak tertinggal dan tertidur. Bukan yang sengaja awak tinggal di kala umur 25 ketika menonton filem Hindustan di panggung Coliseum KL. Bukan. Yang disuruh itu menyegerakan qada apa yang tertinggal. Maksud tertinggal itu terlupa. Sibuk ni kenuri bawa-bawa. Ya Allah, azan maghrib, asar terlepas. Itu qada segera. Kalau tidak, Allah tak terima yang sunat. Tertidur letih, Tuhan orang perempuan, ya Allah tolong suami begitu begini, macam-macam, tolonglah nak cari pendapatan. Lena masak kari pak King Kong, masak itu, masak ini, terlena, duk tunggu subuh ni, terlena, jaga-jaga pukul 8 pagi, maka qada dulu yang tu. Kalau dia buat zuhur tanpa buat yang tu, maka yang sunat tak diterima. Faham kan? Jadi yang tu. Tapi kalau dia sepatutnya persoalan dia adalah yang kita tinggal tu saja tinggal ke atau terlupa atau tertidur. Gitu. Ustaz tak ada ustaz, saya memang saja tinggal. Bila tinggal? Zaman Jepun attack Malaya. Itu adalah bertaubat lebih utama. Wallahu a'lam. Sila. Okey, gini, ada dua pandangan. Ulama kata gini. Ulama kata pertama, bandingan pemahaman yang tadi tu. Yang saja dia tinggal tak termasuk. Yang tertinggal, yang terlupa, yang tertidur, yang tu wajib qada. Kalau tidak, sunat tak diterima. Tapi kalau yang saja tinggal ni, ini khilaf ulama. Ulama kata nak qada boleh, nak taubat boleh. Dia jadi gitu, itu pendapat. Jadi ada pendapat kata paling besar adalah bertaubat. Kalau qada tapi tak rasa bersalah. Dia qada je tapi tak rasa bersalah. Taubat pun tidak, minta ampun pun tidak, istighfar tidak, solat taubat pun tidak, apa pun tidak. Maka dia qada je. Orang tanya, kau buat apa solat banyak-banyak ni? Aku qada. Dulu kau tinggal banyak ke? 20 tahun tinggal. Dia tak rasa bersalah langsung. Itu tak bagus. Maka sebab tu saya kata, tambah-tambah kalau yang berumur macam tadi tu, maka bertaubat, mengubah diri menjadi baik semula, jangan buat perangai lama adalah lebih utama. Wallahu a'lam. Kalau dia nak qada, dia qada mana yang dia mampulah. Jangan sampai tekanan perasaan lah. Awak ni dah lah kerja tu, kerja security guard contohnya. Udah pencet kan ya, bini nak makan, bini 3. Dah tahu pencet pun nikah lagi. Ya, contoh gitu. Lepas tu awak cerita pasal nak itu, nak ini, nak qada begitu. Akhirnya tak pergi kerja disebabkan puluh nak qada tu. Habis bini nak makan apa? Contoh begitu. Tapi kalau larat buat dan tidak mengganggu apa-apa, tak ada masalah. Tapi yang paling penting bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik, soalan terakhir. Baik. Sila. Bayang sunat Isya. Baik, solat sunat ba'diyah Isya, untuk faham, dia kena faham betul. Yang pertama, solat sunat ba'diyah Isya yang namanya muakkad. Yang dituntut namanya muakkad itu adalah 2 rakaat selepas Isya. Orang yang buat 2 rakaat lepas Isya, Allah kata dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina sebuah rumah dalam syurga Allah Taala. Itu hadis yang sahih. Lepas Isya, ba'diyahnya yang sangat dituntut 2 rakaat. Yang 4 rakaat tu, yang 4 kita dengar dalam TikTok dan sebagainya, 4 rakaat itu dinamakan ghairu muakkad, yang tidak diperkuatkan sangat berbanding yang 2 tadi. So yang 4 ini pula ada bandingan pendapat. Ada mengatakan ba'diyah Isya yang 4 ini adalah kita perlu buat yang 2 dulu.
Dua yang sangat utama ini perlu buat dulu, lepas tu tambah yang 4. Dengan cara macam mana? Yang 4 ini sebahagian ulama kata boleh tambah lepas 2 isyak tu pun boleh. Dan satu lagi, boleh dijadikan solat tahajud. Nama dia solatul lain. Jadi boleh itu. Maka sebab tu saya kalau tanya saya, pertahankan yang 2 dulu. Yang 4 ni sebagai tambahan. Itu ada hadis yang sahih. Tetapi hadis yang mengatakan tentang barang siapa yang melakukan 4 rakaat solat ba'diyah isyak itu, maka dia beroleh pahala sama seperti solat di malam Lailatul Qadar. Hadisnya tidak sahih, malah hadisnya dhaif. Solat tu ada 4 rakaat, ada syariat, tetapi fadilatnya itu dhaif. Jadi kalau tanya saya, buat dulu yang 2, tambah yang 4, jangan percaya dengan hadis tadi, tapi buat kerana nak menambah kebaikan. Itu boleh. Dengan 4 rakaat, 2 salam tanpa tahiyat awal. Itu boleh, tak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Okey? Baik, moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Minta izin sekejap dengan pengurusi masjid. Saya pengetua Madrasah Tahfiz Rawdah Al-Ilmi di Bukit Beruntung. Umur sekolah kami 12 tahun. Sampai sekarang dah ada 12 tahun. Dan pelajar putera ada 25 orang. Pelajar puteri ada 20 orang. 45 orang yang duduk di asrama. Pelajar yang belajar secara harian Al-Quran ada 110 orang di Prima Beruntung, Bukit Beruntung. Kebiasaannya bila saya pergi, saya akan war-warkan kalau ada tuan-tuan ingin nak bagi sumbangan, derma dan sebagainya, maka saya sangat alu-alukan untuk kongsi dengan tuan-tuan. Ini sebagai ruanglah pada kita untuk kirim harta ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian besar daripada kos menyelenggarakan adalah pendapatan saya sendiri, dan tambahan itu adalah sedekah daripada orang ramai. Dalam tempoh 12 tahun ni alhamdulillah, anak-anak tak pernah kelaparan melainkan tambah berat badan. Alhamdulillah, tak ada masalah apa-apa. Ya, insya-Allah. Saya tak bawa tabung, pulanglah kepada pihak masjid untuk menguruskannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpunkan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.